Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam kitab Al-Lu'lu' lil Mu'minin, Permata buat orang yang beriman, jilid yang kedua, muka surat 71. Muka surat 71, bab yang ke-13 di bawah tajuk haram mengumpat. Dan sebagaimana biasa tuan-tuan, sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan, anda boleh mengemukakan soalan anda melalui talian WhatsApp ataupun SMS. Anda boleh hantar ke talian 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi, siapa-siapa yang ada soalan, anda boleh menghantar soalan anda ke talian 019 324 1364. Qala al-musannifu hafizahullah nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membataskan kefahaman para sahabatnya tentang perkara mengumpat dalam pengajarannya dengan cara soal jawab. Nabi nak bagi faham sahabat apa itu mengumpat. Satu hari Nabi berdialog, soal jawab dengan sahabat. Apa kata Nabi? Atadruna al-ghibah. Tahukah kamu apa itu mengumpat? Ghibah itu mengumpat, tuan-tuan. Lalu satu hari Nabi SAW ketika mana duduk dengan para sahabat, Nabi bertanya, Nabi kata, atadruna al-ghibah. Kamu tahu tak apa itu mengumpat? Qalu, lalu para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang mengetahui. Kami tak tahu. Allah Rasul mengetahui. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikruka akhaka bima yakrah. Iaitu mengumpat itu apabila kamu menyebut sesuatu yang dibenci oleh saudara kamu. Kamu sebut sesuatu tentang saudara kamu tu yang saudara kamu tu tak suka, dia benci. Itu mengumpat. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Sahabat bertanya, bagaimana kalau sekiranya apa yang aku katakan itu memang betul ada pada saudaraku? Dikatakan kepada Nabi, ada sahabat dia tanya, ya Rasulullah, macam mana kalau aku sebut daripada apa yang ada pada saudaraku tu memang betul apa aku sebut? Bukan bohong tak? Betul. Apa kata Nabi? Qala in kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu wa in lam yakun fihi taqulu faqad bahattahu. Kalau betul apa yang kamu katakan itu ada padanya, maka kamu sudah mengumpatnya. Dan kalau katakan itu tidak ada padanya, maka kamu sudah berdusta atau menuduh dusta terhadapnya. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam hadis ni Nabi berbincang dengan sahabat dalam bentuk dialog, dalam bentuk soal jawab. Sebab kadang-kadang tuan-tuan soal jawab itu dia lebih memberi kesan. Soal jawab tu tanya jawab tu. Sebab itu pendekatan itu saya cuba guna dalam kuliah-kuliah juga, iaitu kita buka soal jawab. Kita tak nak kita bercakap seorang ya. Kita nak supaya ada soal jawab, maknanya di situ kita dapat mengetahui faham atau tidak, reti atau tidak, sampai maksud ataupun tidak.
Maka dengan sebab itu kaedah ini digunakan oleh Nabi SAW dengan bersoal jawab dengan sahabat. Nabi tanya, apa itu mengumpat? Nabi tanya soalan, sahabat pun fikir, jawab apa? Lah kali dia pun tak tahu. Ghibah, dia panggil dalam masalah al-ghibah. Al-Quran kata wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan mengumpat di antara sesama kamu. Jadi jawapan standard lah sahabat ni, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kami nak reka pun tak tahu. Kan? Lalu Nabi menyatakan mengumpat ni senang. Yang kata mengumpat ni yang diharamkan oleh Allah bila mana kamu sebut benda aib, benda yang saudara kamu tak suka. Betul sahabat tanya, kalau gitu yang aku sebut tu benda betul, bukan bohong. Hak betul itulah yang nama mengumpat. Yang bohong tu nama dia, kalau bahasa Melayu panggil fitnah. Kan? Kamu fitnah dia. Kamu dusta terhadap dia. Tetapi hak cerita ni cerita betul. Tapi cerita betul ni kawan kita tak suka tentang peribadi dia, tentang sesuatu yang berkaitan dengan diri dia, sebab mengaibkan diri dia. Dia tak suka disebut. Tiba kita sebut juga, maka di situlah namanya mengumpat. Jadi mengumpat ni bukan kita reka cerita dah. Kita cerita betul. Tetapi hak kita cerita betul itu merupakan perkara yang kawan kita tu dia rasa tak suka, dia rasa aib, maka itu nama dia mengumpat. Sebab tu kadang-kadang orang tak faham, dia kata aku habaq betul ke aku bohong? Betul, habaq betul. Tetapi yang habaq sesuatu tu, benda tu kawan tu tak suka. Sebab Islam ni mengajak kepada kita untuk bersatu padu, berkasih sayang. Apa-apa perkara yang boleh menyebabkan berlakunya kerenggangan, boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan, Islam dia akan sekat. Tuan-tuan, orang duk cerita aib kita, kita marah tak? Betul lah kita buat sesuatu itu, tapi aib, kita marah tak? Kita marah. Tuan-tuan, katakan kita ni duk rumah sewa lama dengan member kita baik, dia tahu aib kita, dia tahu, tapi dia cerita ke orang, ang tahu tak dia tu badan nampak sadu, macho, panau 3 ketui belakang, aku tengok sendiri, bukan aku bohong. Betul lah tak bohong, tapi malu tak kawan ni? Malu, walaupun benda tu betul, bukan dia bohong, tetapi itu yang nama dia mengumpat, yang diharamkan dalam hukum syarak. Baik, kita tengok pedoman dan iktibar daripada hadis ini. Apa yang biasanya dibenci oleh manusia ialah apabila disebut tentang bentuk dirinya, kelakuannya, keturunannya, atau apa saja yang diceritakan tentang dirinya secara khusus, semua itu mesti dihentikan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, aku pernah mengatakan pada Nabi, hasbuka min Safiyah zaujin Nabi kada wa kada, ta'ni annaha qasirah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Hadis rawahu Abu Daud. Aisyah dia pernah kata kat Nabi, dia kata cukuplah si Safiyah itu, isteri Nabi lah. Safiyah ni salah seorang isteri Nabi. Aisyah kata cukuplah Safiyah tu begini begitu, maksudnya dia ni pendek, susah layan dia sangat. Kadang datang pada cemburu kan, Aisyah cemburu ni, dia pergi kata Safiyah tu pendek, sudah kira sangat dah gitu. Maka Nabi SAW berkata kepada Aisyah, kamu telah mengatakan sesuatu perkataan yang sekiranya dicampurkan dengan air laut sekalipun ia tidak akan mengubahnya. Nabi kata ni berat ni kata-kata tu. Ya, dia pendek sungguh betul, tetapi bila kita sebut begitu dia tak suka. Bila tak suka tu makna mengumpat. Tak kira siapa saja, kita sebut tentang sesuatu, sifat fizikal ke sifat apa, dia tak suka benda tu. Walaupun benda tu betul dia pendek sungguh, betul dia pendek sungguh, tapi dia tak suka digelar seumpama itu. Maka bila kita kata juga nama dia mengumpat. Ghibah atau mengumpat bertujuan untuk menghancurkan orang lain, dan dia merupakan nafsu yang berkeinginan untuk merendahkan kehormatan orang lain, menodai kemuliaan dan kehormatan dirinya sedang mereka tiada di hadapan kamu. Itu tentulah suatu sifat yang rendah dan pengecut, kerana dia hanya berani menikam orang dari belakang, yang mana satu gambaran jiwa yang tidak praktikal. Ini adalah kerana mengumpat seperti suatu penekanan kepada orang yang tidak berkuasa. Dia merupakan satu alat penghancur, kerana orang yang suka mengumpat itu jarang sekali terselamat daripada cengkamannya tanpa mencacat caci atau melukakan hati.
Mengumpat ni tuan-tuan satu benda yang kita mendedahkan keaiban orang lain. Maknanya kita saja cari pasal lah, saja cari gaduh, saja kita nak merendahkan orang, saja kita nak memburukkan orang, kita nak hina orang. Maka dengan sebab itu mengumpat ni satu dosa yang besar. Maka dengan sebab itu Quran menyifatkan mengumpat itu sebagai sifat yang dikeji dan dibenci oleh budi yang mulia. Maknanya orang yang berakhlak mulia dia tak akan buat lagu tu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 12, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Dan janganlah kamu mengumpat sebahagian yang lain. Apakah suka seorang kepada kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu akan rasa jijik, bukan? Jadi maknanya Allah Ta'ala kata mengumpat ni benda yang dilarang. Umpamaan mengumpat ni macam makan memamah daging saudara sendiri yang dah mati. Sudah tentu kita tak mau. Itulah perbuatan mengumpat. Setiap manusia tentu tidak ingin makan daging manusia. Maka bagaimana pula kalau daging itu daging saudaranya sendiri? Bagaimana pula jika dari daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Jadi maknanya Allah Ta'ala buat perumpamaan tu. Allah Ta'ala buat perumpamaan nak menjelaskan memang mengumpat ni macam kita makan daging saudara kita sendiri. Bukan sekat daging saudara, yang bangkai pula, yang dah mati pula. Tuan-tuan, siapa yang nak makan ni? Maka itulah keburukannya mengumpat. Nabi SAW terus menerus memperkuatkan isi penerangan Quran dalam pemikiran setiap manusia, dan disemak dalam hati sekiranya mendapat peluang untuk memperteguhkan dan menekankannya. Abdullah bin Mas'ud berkata, kunna 'inda Nabi SAW faqama rajulun ay ghaba 'anil majlis fawaqa'a fihi rajulun min ba'dih faqala an-nabi li hadha ar-rajul takhallal faqala wa mimma atakhallal ma akalta lahman qala innaka akalta lahma akhik. Suatu ketika, wa mimma atakhallal ma akaltu lahman qala innaka akalta lahma akhik. Baik, satu ketika kata Ibn Mas'ud, di mana kami berada di majlis Nabi SAW. Ibn Mas'ud ni tuan-tuan sahabat Nabi. Ibn Mas'ud ni antara riwayat dialah yang menunaikan salat qabliyah Jumaat. Sebab kita tahu salat sunat qabliyah Jumaat ni tidak ada hadis dan tak ada riwayat yang Nabi buat. Tetapi sebab apa ulama sebut boleh buat, sunat buat pula tu? Sebab antaranya sahabat buat. Siapa sahabat? Abdullah bin Mas'ud, antara orang yang melaksanakan salat sunat qabliyah Jumaat. Apatah lagi dalam mazhab Syafi'i dia qiyas pula dengan Zuhur. Zuhur ada qabliyah kan, maka Jumaat pun ada qabliyah. Sebab kadang-kadang benda macam ni jadi pertikaian. Ada orang hari ni pantang silap sikit, dia kata Nabi tak buat, dia buat apa? Senang ni jawapan dia. Nabi tak buat. Persoalannya apakah semua benda Nabi tak buat tak boleh buat? Macam juga qabliyah maghrib. Qabliyah maghrib tuan-tuan, ada orang kata tak boleh buat sebab Nabi tak buat. Betul, Nabi tak buat. Tetapi sahabat buat. Dalam hadis yang sahih, tuan-tuan kita boleh buka dalam Bulughul Maram yang menceritakan hadisul ahkam. Dia memetik hadis yang kata sahabat Nabi kata apa? Kunna nusalli raka'ataini ba'da ghurubi syams wa ra'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'murna wa lam yanhana. Adalah kami, kata sahabat, menunaikan solat 2 rakaat lepas terbenamnya matahari. Lepas terbenamnya matahari kami tunai solat 2 rakaat. Dan Nabi tengok kami solat. Mana Nabi tak solat lah, tapi Nabi tak suruh dan Nabi tak larang. Mana boleh tak boleh? Boleh. Apatah lagi ada hadis Nabi kata baina adzanaini solat, antara 2 azan tu ada solat. 2 azan merujuk pada apa? Antara azan dan iqamah. Sunat solat. Asal bolehlah solat. Tak, dia kata Nabi tak buat. Banyak Nabi tak buat. Contohnya solat sunat wuduk Nabi buat tak? Nabi buat tak tuan-tuan? Tak kan? Yang buat siapa? Bilal. Nabi marah tak? Tak. Nabi siap tanya lagi, apa amalan kamu ya Bilal? Bilal tak? Jadi maknanya tuan-tuan, Nabi akbar, mana Nabi tak larang? Kalau Nabi tak larang tak apa. Maka dengan sebab itu begitu juga. Jadi isu hari ni kadang-kadang orang dia tak tengok serapa habis. Dia kata Nabi tak buat, tak boleh buat. Mana ada qabliyah Jumaat ada? Tak ada. Tahiyatul masjid ada. Qabliyah Jumaat tak ada. Sedangkan antara yang buat ialah sahabat Nabi, nama dia Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu.
Takkan sahabat Nabi nak buat benda yang tak betul, kan? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi daripada Ibn Mas'ud ni, dia berkata satu ketika kami berada di majlis Nabi SAW, lalu tiba-tiba bangun seseorang meninggalkan majlis itu. Kemudian ada orang yang mencacinya selepas bangunnya dia itu. Duduk dalam majlis Nabi, tiba ada orang bangun. Bila dia bangun, orang kata kat dia, bawalah ni, kutuk dia lah. Maka Nabi bersabda kepada lelaki itu, muntahkanlah. Lelaki itu menjawab, apa yang mesti aku muntahkan? Aku tak makan daging pun. Nabi kata, sesungguhnya kamu telah memakan daging saudara kamu sendiri. Maksud Nabi muntah tu kan muntah secara fizikal. Muntah tu maknanya jangan nak buat lah benda tu. Dia kata, muntah apa? Aku tak makan apa pun. Nabi kata, tak, hang makan daging saudara kamu sendiri. Sebab apa? Sebab kamu kutuk dia, kamu umpat dia. Tuan-tuan, diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fahabbat rihum muntinah faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma hadhihi ar-rih? Hadhihi rihul ladzina yaghtabuna al-mu'minin. Hadis riwayat Imam Ahmad. Satu ketika, kata Jabir, sedang kami berada dalam majlis Rasulullah SAW, lalu dengan tiba-tiba kami tercium bau yang sangat busuk. Rasulullah bertanya, apakah kamu tahu apakah bau angin ini? Inilah busuknya bau orang-orang yang mengumpat, orang yang beriman. Jadi hadis ni ada dua makna lah kalau kita tengok. Pertama, mungkin nak bagi tahu memang angin itu punca dia, orang mengumpat tu jadi busuk. Pertama. Yang kedua, bila angin busuk tu, Nabi nak umpamakan angin busuk ni serupa macam orang mengumpat. Busuk serupa angin ni ya. Jadi kita boleh lihat dalam konteks dua makna, dua dimensi hadis ni. Bila mana datang angin busuk ni, tiba-tiba bau busuk, main mana ni? Nabi tanya sahabat, "Apa tahu dia ni angin apa ni?" Kan? Inilah angin orang yang busuk, orang yang mengumpat orang lain. Jadi ada dua makna sini. Mungkin makna zahir, makna angin tu busuk sungguh sebab apa? Sebab perbuatan mengumpat menyebabkan busuk, yang nak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, Nabi nak buat satu perumpamaan. Macam mana busuknya angin ni, macam itulah busuknya orang yang mengumpat kepada saudaranya sendiri. Dia jadi busuk tuan. Begitu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semua dalil daripada Quran dan Sunnah menunjukkan betapa sucinya kehormatan peribadi manusia dalam kacamata Islam. Begitu terdapat pelbagai gambaran yang dikecualikan oleh ulama Islam daripada mengumpat yang diharamkan, iaitu suatu pengecualian yang hanya boleh digunakan ketika berada dalam keadaan darurat sahaja. Jadi maknanya mengumpat ni haram tuan-tuan. Bila mana kita menceritakan keaiban siapa-siapa, benda ni haram. Tetapi ada pengecualian. Ada tempat-tempat yang dibolehkan untuk mengumpat dalam keadaan darurat. Antara keadaan yang darurat ialah apabila orang yang dizalimi mengadu hal dan perbuatan orang yang menzalimi dirinya, kemudian diceritakan apa yang tidak menyenangkan hatinya dari perkara yang benar-benar berlaku. Orang ini boleh menceritakan kezaliman yang menimpa dirinya dan boleh membuat pengaduan ke atas orang yang menzaliminya. Allah berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man zalim wa kana sami'an alima. Allah tidak menyukai pendedahan perkataan yang buruk kepada orang ramai kecuali dari orang yang teraniaya, dan adalah Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Nisa ayat 148. Jadi maknanya kalau dia kena zalim, dia nak menegakkan keadilan, dia jumpa orang, jumpa siapa-siapa yang boleh menyelamatkan dia, dia boleh tak cerita pasal orang tu zalim dia? Boleh. Walaupun asalnya dia juga termasuk dalam mengumpat, tetapi ini kes yang boleh mengumpat, dia dianiaya, dia dizalimi. So dia boleh, kerana dia nak selamatkan diri dia daripada terus dizalimi, untuk menceritakan kezaliman orang yang melakukan kezaliman. Ada kalanya seseorang bertanya kerana ingin mengetahui tentang diri orang lain, kerana mahu berkongsi dengannya mengenai perniagaan, ataupun dia mahu mengahwinkan putrinya kepada orang itu, ataupun dia ingin melantiknya untuk menjawab satu kerja yang penting. Maka inilah yang bertentangan dengan kewajipan memberi nasihat dalam agama dengan kewajipan menjaga kehormatan orang gaib, iaitu tidak ada di hadapannya. Tetapi dalam hal ini kewajipan yang pertama lebih penting, lebih suci, kerana harus diutamakannya daripada yang lain. Jadi maknanya
Kadang-kadang ada orang minta pendapat, aku nak kahwin dia ni boleh tak? Kita tahu dia ni tak ada kaiban dia. Boleh tak kita cerita? Boleh tak? Boleh tuan-tuan. Dalam hal ini boleh. Aku taklah kalau tanya pandangan aku nak cerita lah. Perempuan yang hanak ni jenis banyak mulut. Popet tak berhenti. Kalau nak juga terpulang lah. Mengumpat dah tu? Mengumpat lah. Dia ni pula ancang kalau jumpa jiran, boy, dia ni setakat aku duk tengok dia jiran aku kenal lah. Dia ni kalau bersembang pagi sampai ke petang, berjalan pula kaki dia tu ada sikit nampak kaki dia tempang, kaki kalau berjalan tu nampak naik turun lagu tu, tinggi rendah. Mengumpat tak tuan-tuan? Mengumpat lah tu. Tapi boleh tak boleh? Boleh. Pasal apa boleh? Sebab ini lebih penting. Dia ni nak ambil kawan tu jadi menantu dia contohnya. Dia ni nak kahwin dengan tu contohnya. Jadi kita bagi tahu perkara yang sebenar. Nak ambil juga tak apalah. Kan? Kita boleh cerita. Ataupun dia nak menega dengan kawan tu. Nak menega kawan tu. Tak tahulah terpulang ke hang, tapi setakat yang aku tahu dia ni mula-mula okey, lepas tu memanglah pengalaman menipu banyak. Kita boleh cerita walaupun menipu tu perkara aib. Aib bagi dia, tapi nak menyelamatkan kawan ni boleh. Buktinya, satu ketika Fatimah binti Qais datang menemui Nabi SAW untuk meminta nasihat baginda berkenaan dua orang laki-laki yang menyembunyikan keadaan mereka yang datang untuk meminangnya. Fatimah binti Qais datang jumpa Nabi, tanya dua orang nak pinang dia macam mana. Maka Nabi tidak menyembunyikan keadaan mereka yang sebenarnya. Nabi kata apa? Yang pertama itu papa kedana, tidak mempunyai sebarang harta. Yang seorang lagi diumpamakan dengan lelaki yang tidak melepaskan tongkat dari tengkuknya, iaitu dia suka pukul isteri. Jadi Nabi bagi tahu, hang nak mana? Hak pertama ni. Yang pertama ni dia ni papa kedana, kalau nak hidup miskin boleh. Hak seorang lagi dia ni kaki pukul. Aib dah, aib. Nabi cerita pada Fatimah. Sebab apa? Sebab dia nak menikah. Boleh mengumpat dalam soal itu. Seterusnya baginda menyerahkan perkara itu untuk dipilih sendiri oleh wanita yang bertanya itu. Terpulang ke hang lah. Kan ambil yang mana? Baik. Antara lagi yang boleh mengumpat ialah ketika mana meminta fatwa. Maka orang yang ditanya itu mesti menceritakan perkara yang sebenar. Nak minta fatwa, kena ceritalah apa hal dia. Terpaksa mengumpat sebab nak tahu hukum dia. Kalau tidak macam mana kan? Antaranya yang lain ialah memohon bantuan untuk mengubah kemungkaran dan mesti memberitahu perkara yang sebenar. Nak ubah kemungkaran, nak kena bagi tahu perkara yang sebenar. Di samping itu, jika ada orang yang mempunyai gelaran atau panggilan atau sifat atau namanya sememang begitu, yang mana apabila dipanggil dengan nama itu atau gelaran tersebut kelihatan kurang senang, akan tetapi dia memang sudah dikenali dengan nama atau panggilan tersebut, seperti si pincang, si buta atau anak dara si wanita itu, maknanya orang kenal dengan tu dah, dia pun tak nak masalah. Contohnya man dia ada 10 orang di kampung. Man mana? Man Belon ke? Man Laksa ke? Man Kotiau ke? Man Bihun Sup ke? Man Misai ke? Man mana ni sebenarnya cuba cerita kan? Jadi benda tu sudah dikenali dengan nama tersebut, maka tak nak masalah. Begitu juga tuan-tuan, suami isteri jumpa Tok Qadi nak mengadu hal, nak minta penyelesaian. Tok Qadi tanya apa masalah sebenarnya ni. Isteri pun kata gini, Tok Qadi, saya ni nak abang masalah banyak suami saya ni, tapi nak abang pun serba salah sebab saya abang lagi mengumpat suami saya. Tok Qadi kata kalau lagu tu pergi balik tu samai dah. Hampa main nak tanya masalah, kita nak selesai, dia duduk bersembunyi pula. Tak kisah mengumpat lah, kena cerita benda betul. Cerita, aib pun aib lah. Aib, iya, dia segan, dia malu keaiban tu. Iya, kena cerita. Aib pun aib. Sebab apa nak minta petua ni? Nak minta pandangan ni, nak minta penyelesaian benda Tok Qadi ni. Kan? Jadi maknanya walaupun itu melibatkan keaiban suami dia sendiri, dia boleh cerita. Bukan cerita kata hari ni tuan-tuan semua nak cerita dalam Facebook. Ni pelik. Hari ni semua nak cerita dalam Facebook, mengumpat dalam Facebook, mengumpat suami sendiri, mengumpat isteri sendiri dalam Facebook.
Suami aku kedekut tak hidung masin dalam Facebook. Kan? Semua nak cerita. Ini satu benda fitnah tuan-tuan. Benda fitnah. Hari ni saya duk tengok pelik. Dia dapat hadiah sikit pada lelaki dia. Bubuh dalam Facebook. Encik suami bagi. Contohnya orang pun ucap tanah, untunglah hang dapat suami lagu tu, suami aku pahit. Nampak? Balik bergaduh pula kawan tu di rumah hang. Balik tu bergaduh dengan lelaki dia. Tengok nu kawan-kawan tu elok-elok hang ni abang tak pernah bagi apa kat saya. Sebenarnya kawan tu pun baru sekali tu yang bagi. Dia punya ayat bagus, dia punya tayang tu bagus, kan? Nak tunjuk dia yang disayangi lah apa macam-macam. Apa nak cerita di Facebook satu dunia 4 tahun ni? Apa cerita ni? Ini semua nak menimbulkan fitnah. Orang kita hari ni tak tahu lah, tak ada kerja ke apa ke. Hal rumah tangga, semua nak cerita dalam Facebook, kan? Nak cerita Facebook, cerita berilmu sudah lah. Jom kita pergi mengaji malam ni Masjid Khairiah. Tak apalah cerita dalam Facebook. Kan ni ada kuliah kat sini, ni ada program. Cerita tu tak apa, ajak orang kebaikan. Ni hal rumah tangga, hal suami isteri, semua nak cerita dalam tu. Ni kita kata tak tahulah manusia pada hari ni. Kan? Semua nak itu. Lepas tu ambil gambar pula, selfie posting dalam tu, sana sini kiri kanan depan belakang. Nak tunjuk kat siapa? Terutama orang perempuan. Benda tu fitnah tuan-tuan. Bukan benda kecil, benda besar. Satu dunia tengok dia. Bayangkan dengan aurat pun kadang tak pernah sempurna. Angkat-angkat tangan pula, dia selfie tangan tu dia nampak apa ni? Tak pakai handsome kan, nampak apa ni? Ni orang panggil apa? Ni. Kalau kaki betih, kalau tangan panggil apa? Lengan bukan kat sini ya. Saya pun confused. Saya pun confused. Ni dekat bila dia selfie perak, dia nampak sini ni bukan ke aurat itu. Surat tunjuk gambar pula, ditayangkan satu dunia tuan-tuan, orang tengok aurat dia walaupun sedikit, hari-hari orang tengok, maka dosa dia terus dapat. Laki pun tolong syok tengok, syoknya tengok lah. Tak nasihat. Benda ni tak boleh. Kalau agama payah sangat, tutup Facebook. Itu cerita dia. Nak buat apa? Kecuali untuk benda baik je. Nak guna Facebook, bukan kita kata tak boleh langsung, boleh untuk benda baik. Dia dah buat bisnes, buatlah guna Facebook. Dia nak cerita pasal program, buatlah Facebook. Dia nak bagi input tentang mutiara hikmah, bagilah. Tetapi soal-soal peribadi, soal rumah tangga, soal soal nikmat yang kita dapat, kita nak berbangga, tuan-tuan, dia menghasilkan pula orang yang dengki. Manusia kan? Sebab itu kita kena tutup jalan-jalan yang boleh bawa kepada perkara tersebut. Kena tutup. Tak boleh buka ruang, tak boleh buka ruang. Kalau buka ruang, memang dia akan memberi kesan. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, baik. Antaranya lagi ialah mencacatkan para saksi dengan menyebutkan keaibannya supaya ditolak penyaksiannya, dan juga mencacatkan para perawi hadis dengan berita-berita yang disebutkannya. Maknanya boleh tuan-tuan. Boleh untuk kita menceritakan, terutamanya saksi. Dia tak layak saksi, dia saksi juga. Kita kena bagi tahu yang sebenarnya, apa keaiban dia. Yang melayang menjatuhkan yang tak jadi saksi. Macam juga perawi-perawi hadis, boleh cerita tentang keburukan dia. Supaya apa? Supaya tidak diambil hadis daripadanya. Sebab hadis ni mesti diambil daripada yang thiqah. Kita boleh rujuk kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali dalam bahagian Rub'ul Muhlikat. Baik. Oleh itu, asas yang dibolehkan mengumpat adalah bergantung pada dua perkara. Perbincangan kita tadi menunjukkan boleh mengumpat dalam beberapa perkara. Yang pertama, keperluan yang mendesak. Yang kedua, niat atau tujuan daripada mengumpat itu. So dua, keperluan darurat. Yang kedua, niatnya betul. Apabila tidak ada keperluan yang mendesak untuk menyebut sesuatu tentang orang yang gaib dari hal yang tidak disukainya. Orang gaib ni makna dia kan duduk depan kita. Kita mengumpat ni, kita cerita hal orang. Orang tu tak duduk dengan kita. Itu makna orang tu gaib tu. Bukan tu orang gaib tu meresap dah. Orang gaib tu mana dia tak duduk dengan kita. Kita cerita pasal diri dia, dia tak duduk. Kalau dia duduk dengan kita, kita cerita dia duduk ada. Kita takkan cerita tuan-tuan.
Takkan nak cerita kaiban dia duduk depan kita, kita takkan cerita. Hak dia cerita ni orang tu tak ada orang kita. Itu maksudnya. Jadi maknanya kalau keperluan mendesak untuk menyebut sesuatu tentang orang itu yang tidak disukainya, maka tidaklah wajar hingga dia berani untuk melepasi benteng yang telah diharamkan ini. Kalau tak ada keperluan mendesak, jangan dia buat. Sebab dia jadi haram. Jika keperluannya boleh diselesaikan dengan isyarat saja, tidak perlu dia memilih jalan yang terang-terang. Kalau cukup dengan mengatakan secara umum saja, maka tak perlu pada khusus. Kalau nak elak, dia elak. Kalau boleh nak elak, dia elak. Dia bagi kita secara umum ke, macam mana ke, kan? Secara kiasan ke, macam mana ke. Kau tak boleh elak sangat, baru boleh. Orang yang meminta fatwa hukum contohnya, jika dia mengatakan apa pendapat kamu tentang seorang lelaki yang melakukan begini dan begitu, tidaklah perlu dia bertanya dengan mengatakan apa pendapat kamu tentang si Fulan bin si Fulan yang melakukan itu. Nampak tak? Cara minta fatwa, kan? Kita nak minta tanya pandangan apa boleh ke tak boleh. Jadi kita nak minta, tak perlu sebut nama dia secara jelas. Tuan Mufti, saya ada soalan. Ada orang dia perangai dia lagu ni. Kita menedahkan keaiban. Kita tak habaq orang tu siapa. Itu boleh elak. Ni jangan Tuan Mufti tahu tak, tu Mamat ni dia suka buat gini-gini, boleh ke tak boleh? Jadi maknanya kita terus direct kepada orang itu. Kita kena elak. Tentang niat dan tujuan pula, ianya suatu perkara yang amat penting. Kerana manusia itu tentulah dirinya lebih mengetahui tentang hakikat dorongannya dari orang lain. Niatlah yang menentukan tujuan pelakuannya, sama ada membuat zalim atau memuaskan hati sahaja. Juga di antara sekadar meminta fatwa hukum atau sengaja nak memburukkan orang lain. Kadang orang tanya soalan gitu juga. Niat. Dia tanya tu bukan nak tahu pun saja, nak kena orang. Ada tak? Orang dia tanya soalan, bukan nak tanya pun. Dia tanya tu sebab nak kenen ke orang. Ada tak? Ada. Ada lah gitu. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu berasaskan kepada niat. Penting bab niat ni tuan-tuan. Penting sangat. Kita nak buat sesuatu tu, kita pastikan niat kita tu betul. Jangan kita sengaja nak memburukkan orang atau nak mengumpat, nak mengkritik, kan? Saja. Bukan. Seorang yang beriman, dia lebih patut menghitung dirinya daripada orang lain. Dia kena tengok diri itu. Dia tunjuk diri dia dulu sebelum tunjuk kepada orang lain. Barang siapa yang tidak mempunyai semangat yang baik seperti ini dan tidak berkemampuan untuk mencegah dari perkataan yang celupar dari mencemar kehormatan saudaranya, maka hendaklah sekurang-kurangnya dia menjauhkan dirinya dari duduk dalam majlis tersebut, ataupun cuba menarik perhatian orang yang jahat kepada topik atau perbicaraan yang lain. Kalau tidak, maka wajarlah dia dimasukkan dalam kumpulan orang yang disebutkan dalam firman Allah, innakum idzan mithluhum, sesungguhnya kamu pun sama dengan mereka. Jadi tuan-tuan, kalau kita duduk dalam majlis orang nak mengumpat, kita kena hindarkan diri. Kalau tidak, kita jadi serupa dengan dia. Kalau kita tumpang dengar sekali, kita tumpang pasang telinga sekali bab mengumpat tu tuan-tuan, maknanya kita share. Maka innakum idzan mithluhum, sesungguhnya kamu sama dengan mereka. Maka dengan sebab itu kita jangan duk tumpang. Biar-biarlah kalau berlaku macam tu, kita cepat-cepat cabutlah. Baik. Mengumpat dan mencaci, namimah atau mengadu domba. Apabila Islam menyebut saja perkataan ghibah, iaitu mengumpat, mengumpat, ia selalu dikaitkan dengan satu perkara lain yang mengikutinya, iaitu namimah, di mana ia juga diharamkan oleh Islam dengan suatu pengharaman yang amat keras. Namimah tu apa tuan-tuan? Mengadu domba, batu api. Dia mengumpat dengan mengadu domba lebih kurang. Dia perangai untuk memecah belah orang, nak mengaibkan orang. Adu domba ni maksud apa? Memindahkan kata-kata yang didengar dari seseorang lalu disampaikan kepada orang lain dengan tujuan jahat, mengeruhkan perhubungan baik antara seorang dan yang lain, ataupun dengan tujuan untuk menambahkan perselisihan yang sudah ada di antara keduanya. Jadi maknanya tuan-tuan, adu domba ni dia dengar daripada seorang, dia pindahkan kepada orang lain dengan tujuan nak wujudkan permusuhan. Dia mengadukan A tentang B, dia mengadu B tentang A. Tak gila dia orang tu. Itu batu api lah kita sebut kan. Maka Al-Quranul Karim telah menurunkan ayat yang mencela pelakuan yang hina ini sejak zaman kota Mekah lagi. Iaitu bila mana Allah Ta'ala mengatakan, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim.
Dan janganlah engkau mengikut setiap orang yang suka bersumpah dan yang hina, yang suka membisik-bisikkan fitnah, dan yang berjalan ke sana kemari dengan mengadu domba. Ini dilarang. Dan sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannah qattat, tidak akan masuk syurga orang yang suka mengadu domba. Tak masuk syurga, kata Nabi. Kalau kita tengok juga dalam hadis Nabi SAW yang lain, tuan-tuan, satu hari Nabi melalui kubur. Ada 2 kubur. Nabi menyatakan 2 kubur ni diseksa. Nabi kata 2 kubur ni diseksa. Adapun yang pertama ni kerana dia tidak istibrak minal baul, dia tak suci betul daripada buang air kecil. Tuan-tuan, hak ni pun banyak lah ni. Saya duk berhenti kita tengok RNR kan, kalau kita musafir, tuan-tuan tengok orang yang masuk tandas ni, tambah laki-laki ni kan, dia buang dekat mangkuk situ je, ayak pun tak ada kadang-kadang, pakai buang gitu kan, dia kelepiak sikit, terkelepiak. dah utara kata kelepiak, carilah makna dia apa kan, dia buang air ke situ, dia kelepiak sikit, zap, dia pakai selok. Tu macam mana tuan-tuan? Tu macam mana? Najis, tak bersih, macam mana nak sembahyang lagu tu? Tuhan Nabi kata ni diseksa. Nabi sebut ni dua kubur ni, satu ni diseksa pasal cerita ni ya. Satu lagi yamshi bin namimah, ni adu domba. Seorang lagi diseksa juga dalam kubur. Pasal apa punca dia? Pasal perangai namimah ni. Ada sebutlah hadis ni, adu domba ni. Lalu Nabi pun ambil patah ke ranting pohon kurma hak hijau, Nabi pacak kat situ. Itulah yang kita hari ni bila orang ke bumi jenazah tu kita ambil pacak tu, ada sebab. Hak kita jurus hayak pula ada sebab pula. Hak kita jurus hayak, hak pacak tu ada sebab lah, buah pokok tu kan, ranting tu kan. Hak jurus hayak ada sebab tak? Nak tahu ada sebab tak ada sebab? Jangan ke mana-mana, kita sambung selepas ini insya-Allah. Kita bagi laluan dulu untuk azan isyak dikumandangkan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sambung perbincangan kita. Kita sebut tadi tentang bagaimana jurus ayat atas kubur, boleh ke tak boleh. Sebenarnya ketika mana disebut dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatu oleh Syekh Dr. Abah Zuhaili menceritakan tentang jenazah, iaitu ketika mana anak Nabi Ibrahim meninggal dunia waktu kecil, lalu dikebumikan, maka pada waktu itu Nabi merenjis-renjiskan air ke kuburnya. Jadi di atas dalil tersebut orang nak jurus hayang tidak ada masalah, kerana hanya nak mengikut Nabi SAW yang Nabi pernah merenjiskan air ke kubur tersebut. Walaupun kita tak tahu pasal apa, tapi jangan ada kepercayaan khurafat. Percayaan khurafat apa? Jenazah tak ingin nak minum air. Tak boleh. Kalau kita nak sangka lagu tu tentu berat. Kalau nak sangka lagu tu memang masalah. Baik. Jadi Nabi SAW menyatakan tentang jenazah tadi yang mana yang dia yamshi bin namimah kan, dia kena seksa kubur. Baik. La yadkhul jannah qattat, tak masuk syurga orang yang suka mengadu domba. Perkataan qattat dalam hadis itu ialah namam. Namimah tadilah. Setengah pendapat mengatakan namam itu ialah orang yang duduk bersama-sama dalam satu kumpulan ramai dan bercakap-cakap tentang satu perkara, lalu mereka menambah-nambah, mereka reka perkara tersebut dengan tujuan untuk fitnah. Tetapi qattat ialah orang yang mencuri dengar perbualan satu kumpulan sedang mereka tidak tahu dan kemudian menokok tambah lagi dengan sesuka hati cerita tersebut untuk tujuan memfitnah. Lah cerita sikit jadi banyak gitulah, tambah ramuan. Ni orang Melayu juga suka. Cerita sikitnya dia tambah ramuan bagi sedap. Dengan tujuan nak bagi hangat lagi benda sesuatu perkara tersebut. Ini tak boleh tuan. Rasulullah menyatakan syiraru ibadillah al-masya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ahibbah al-baghuna lil burra'il aib. Hadis dari Imam Ahmad. Sejahat-jahat hamba Allah ialah mereka yang berjalan membawa mulut, yakni mengadu domba, yang suka memecah belahkan antara orang yang berkasih sayang, yang mencacatkan orang yang suci dengan kata-kata yang jahat. Itu Nabi sebut. Pada hakikatnya apabila Islam berperanan untuk melenyapkan permusuhan dan mendamaikan antara dua orang yang bersisih faham,
juga membenarkan juru damai itu menyembunyikan apa yang didengarnya dari kata-kata yang buruk yang dikatakan seorang itu pada yang lain, dan menambah pula kata-kata yang baik dari mulutnya sendiri yang tidak didengarnya dari seseorang antara keduanya dalam satu hal atau perkara, kerana dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bikadzabin man aslaha baina snain faqala khairan aw nama khairan, tidaklah dikira berdusta siapa yang mahu mendamaikan antara dua orang yang berselisih lalu dikatakannya segala yang baik-baik atau dia menambah apa yang baik. Islam nak supaya kita fokus pada benda yang baik. Tapi namam ni betul-betul dia nak cerita keburukan orang, itu yang tak boleh. Tetapi Islam nak lagu ni. Kalau dua orang selisih, kita nak mendamaikan dua orang tu, kita boleh sampai tambah cerita. Itu tak apa, untuk kebaikan. Kamu tahu tak si B, tu puji hang melangit. Betul ke? Kau kena marah kat aku. Tak, dia puji kamu dengan tujuan kita nak damaikan di antara mereka. Tak kata apa pun. Itu tak apa, itu boleh. Tiba-tiba hak dia kata ni hang tahu tak? Tu Allah belakang hang. Apa dia tak kata? Semua dia kata. Tuan-tuan hangat hati kau ni. Kan? Kalau dia kata sungguh pun tak boleh kita sampaikan begitu. Apatah lagi dia tak kata, kita sampaikan pula jadi fitnah balik. Inilah yang kata tujuan dia nak memecahkan, nak mewujudkan, dia panggil apa, keburukan ataupun permusuhan di antara satu sama lain. Jadi Islam marah terhadap orang yang gemar mendengar perkataan yang buruk lalu segera menyampaikan kepada orang lain untuk bermusuh-musuh atau kerana ingin menimbulkan fitnah atau bertujuan untuk memperandakan hubungan antara satu sama lain supaya hancur dan binasa. Islam cukup marah. Dia dengar orang cakap, disampaikan cakap itu dengan tujuan apa? Nak bagi bergaduh. Kan? Bila sampai bergaduh, orang seperti ini tidak hanya cukup untuk menyampaikan apa yang didengarnya sahaja, tetapi perasaan ingin memporak-perandakan yang ada pada diri mereka itu akan mendorong mereka untuk menambah sesuatu benda yang lain daripada apa yang mereka dengar, iaitu dengan mencipta sesuatu yang tidak didengarnya. Itu. Baik. Satu ketika seorang laki-laki datang menemui Umar Abdul Aziz. Lalu dia menyampaikan sesuatu yang tidak baik tentang seorang temannya. Lalu Umar Abdul Aziz berkata, sekarang kami terpaksa menyiasat perkara ini. Jika kamu berdusta, maka kamu termasuk dalam golongan orang yang dinyatakan oleh Allah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang pada kamu seorang fasik membawa satu berita, maka selidiklah dulu. Seorang ni mai jumpa Khalifah Umar, tuan-tuan, dia bagi tahu keburukan teman dia. Umar tak terima terus. Umar Abdul Aziz dia kata, okey tak apa, kita selidik, kita cek. Kalaulah tak betul apa yang kata ni, kan? Maknanya hang termasuk orang fasik. Quran kata in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tapi kalaulah kamu bercakap benar, cek hang cakap betul, maka kamu tergolong juga dalam kumpulan yang disebut oleh Allah hammazim masya'im binamim, orang yang suka mencaci lagi yang suka menyebarkan fitnah untuk memecah belahkan orang. Dua-dua salah tu. Tetapi jika kami memaafkan kamu dengan syarat kamu tak akan melakukannya lagi, lelaki itu menjawab, maafkan aku wahai Amirul Mukminin, aku tak akan ulang lagi perbuatan itu. Makna dua-dua salah. Jadi kalau dia cakap benar pun salah, dia cakap tipu pun salah, sebab dia nak menceritakan tentang keburukan orang lain. Sebab tu kalau boleh jangan duk cakap, tak kira lah kalau benda tu betul ke tak betul ke, jangan menceritakan tentang keburukan orang lain. Itulah perkara yang dilarang dalam ajaran Islam. Sebab apa? Sebab Islam itu berdiri di atas apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Kena ada kasih sayang di antara satu sama lain. Tak mau ada permusuhan dan sebagainya. Kalau kita bermusuh dengan orang, kita benci dengan orang, kita tak suka dengan orang, inilah perkara-perkara yang menyebabkan, tuan-tuan, kita ada masalah sebenarnya. Menyebabkan kita ada masalah. Kita nak cerita pula tentang hal buruk orang, lagi menunjukkan kita ni ada masalah yang kita perlu memperbaikinya dan bertobat pada Allah. Salam, jika mengumpat supaya lakan lain berhati-hati terhadapnya, adakah dibolehkan? Yang ni macam kita sebut tadilah, kalau kawan tu contohnya kita nak menega dengan dia ke, kita nak berkawan dengan dia, tetapi dia ada something yang kita ingatkan, itu tak masalah, sebab nak menyelamatkan orang lain daripada terkena. Hang kawan dengan kawan tu, minta maaf cakaplah, aku bukan nak reka cerita apa ni.
Tapi aku dulu pun pernah kena tipu dengan dia. Itu aku nak abang, kalau hang kawan juga hati-hati ya. Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Kita nak menyelamatkan kawan kita daripada terjebak dalam perkara yang sama. Kan? Boleh. Ustaz nampak kurus dah sekarang. Amboi. Ni bukan soalan. Tuan-tuan tahu tak apa tips nak kurus? Tahu tak? Saya ni tak kurus lagi. Nak kurus lagi tuan-tuan, ada tip dia, kaedah dia. Kalau tuan-tuan buat kaedah ni, insya-Allah confirm kurus. Insya-Allah confirm kurus. Itu dia. Nak tips? Nak tak? Baik, yang pertama tuan-tuan, jangan makan malam. Ingat, ni jangan makan ni. Malam. Jangan makan malam. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan makan siang. Boleh? Buat dua benda ni garanti kurus punya lah. Malam tak makan, siang tak makan. Tuan Ustaz nak makan apa? Tak makan apa? Kurus sungguh. Nak kurus sangat kan? Kurus sungguh. Ustaz dah tahu dosa mengumpat tapi masih suka melakukannya. Apa cara terbaik untuk menasihati orang macam ni? Orang tuan-tuan, benda maksiat memang sedap. Sedap dah benda maksiat? Sedap. Mengumpat tu maksiat, so sedap pun. Tak senang duduk kau tak mengumpat. Tuan-tuan, kita nasihat, hang mengumpat ni tersedok buatlah. Dia nak mengumpat juga, ma'assalamah, bye-bye. Kita tak duduk sekali dengan dia. Kita tak mau jadi orang yang bersubahat. Tu je. Kita bagi tahu dia jangan. Kadang-kadang dia tak perasan. Kawan kita pun manusia juga kadang tak perasan termengumpat. Kita ingatkanlah. Sebab apa? Sebab itulah kawan yang sebenarnya kita saling ingat mengingat di antara satu sama lain. Adakah bercerita tentang masalah yang kita hadapi pada seseorang yang kita percaya untuk luahkan perasaan dan meminta nasihat dianggap sebagai mengumpat? Tengok orang yang kita luahkan tu, yang kita nak minta tu, dia boleh selesai masalah atau tidak? Kalau dia ni menjadi tok qadi ke, dia kaunselor ke, dia seseorang yang kita percaya, dia ustaz ke, dia siapa-siapa yang kita yakin dia boleh selesai masalah kita, atau dia bagi pandangan, boleh. Tapi dia pula amanah, dia tak cerita dengan orang lain, okey boleh. Tapi kalau kata kita cerita dengan orang, itu memang mengumpat betul tu. Kita bukan nak tahu apa-apa saja nak cerita. Nak luah, nak cerita burukan orang. Tak boleh. Tak boleh. Tak ada tujuan. Dia tujuan yang kita sebut itu tujuan darurat saja. Untuk menyelesaikan masalah contohnya kan. Untuk memastikan masalah itu selesai. Ustaz, pertanyaan saya begini. Saya, isteri dan anak bongsu ingin mengerjakan umrah. Anak perempuan yang sulung ingin ikut sekali dengan syarat anak mohon tolong dulukan bayaran. Saya kata boleh. Tolong ubah cara hidup. Contohnya tutup aurat. Anak kata mana boleh paksa-paksa. Saya pula kata bila nak bayar balik. Anak kata dalam 2 atau 3 bulan. Saya minta sebab anak saya minta sebab anak sudah bekerja. Malah duduk serumah tiada apa-apa pun saya minta bayaran. Apa pandangan ustaz? Anak dia ni, anak sulung nak pergi umrah. Bagus dah, tapi tak tutup aurat. Tuan-tuan, kita sebagai ayah, kita kena bertegas. Kita kena bertegas. Ayah nak hang tutup aurat itu wajib. Umrah sunat tuan-tuan. Aurat tu wajib. Kan? Jadi kita kena bertegas dalam soal ini. Utang tak utang tu terpulang pada kita lah. Kita nak bagi dia utang, nak ambil balik kan sebagainya. Tetapi kalau ikut kemampuannya, orang yang pergi umrah ni dia kena mampu. Sebab dia sunat. Kalau tak mampu pergi umrah buat apa? Tapi yang penting sekali ialah dia bertobat kepada Allah. Tak tahulah, mungkin si ayah tengok anak ni kot mungkin bawa pergi umrah kot boleh bertobat ke? Mungkin juga. Tengoklah kan. Mungkin duduk sini tak boleh, tak ada ruang bawa pergi sana sekali biar ambillah, bawa pergi sana dengan tujuan supaya dia insaf. Mungkin di sana Allah nak tunjukkan satu pada dia, boleh juga. Kalau dalam niat begitu, insya-Allah ada kebaikan dia. Ustaz, pemimpin yang terlibat dalam rasuah, boros, perjudian, bolehkah rakyat mengumpat dan menghebah-hebahkan peribadi pemimpin tersebut? Dilakukan rakyat hidup dan tertekan dan menanggung pelbagai kos yang tinggi. Boleh. Kita menceritakan sesuatu yang melibatkan kepentingan orang ramai. Ini rasuah. Bila rasuah dibiarkan menyebabkan ramai lagi yang akan terseksa, maka boleh. Tapi kita tak boleh sebut tentang peribadi dia. Hak peribadi dia mengumpat. Rasuah tu dia melibatkan, kita kata kepentingan umum, itu boleh.
Sebab dia pemimpin, contoh dia melakukan rasuah yang jelas-jelas menindas rakyat, jelas-jelas menzalimi orang ramai. Jadi kita boleh bagi tahu supaya orang hindarkan diri daripada itu. Tetapi kita tak boleh sebut benda lain. Contohnya peribadi dia ni tangan pun pendek, kaki pun tempang, cakap bab ni. Tak boleh. Itu dia punya peribadi, Allah cipta lagu tu. Hidung pun besar rabak, duk cerita lagu tu. Tak boleh, tuan. Itu peribadi dia. Itu betul-betul mengumpat. Itu haram. Tapi kalau kita nak bagi tahu ini perbuatan dia rasuah, ini menyebabkan negara ini mengalami kerugian, boleh. Sebab benda tu nak menyelamatkan. Boleh. Dia termasuk dalam perkara yang boleh. Ustaz, apakah tip yang terbaik dan persediaan yang baik untuk menunaikan umrah agar kepulangan menjadi insan yang lebih baik? Kita nak tunaikan umrah, jangan kita tunggu nak bertobat di sana, kita tobat di sini dulu. Sebab kadang-kadang ada orang dia kata dia duk ingat Nabi bertobat di sana. Dah bertobat ni sebelum pi nak bertobat tu nak jadi tetamu Allah tu. Pi sana jadi tetamu Allah, maknanya kena bertobat siap-siap. Yang kedua, persediaan dari sudut ilmu. Ilmu kena ada nak pergi umrah ni, sebab di sana ramai orang, tambah 11 12 ni orang berlambak tuan. Silat-silat kita tengok orang buat macam mana, kita tiru orang. Tak tahu orang cium tiang, kita pun cium tiang. Orang ni buat macam-macam. Maka dengan sebab itu kita bekalkan diri dengan ilmu tu betul-betul. Barulah insya-Allah kita akan selamat. Ustaz, saya ada soalan nak tanya, bagaimana nak bagi khusyuk dalam solat dan ketenangan jiwa dalam diri? Nak khusyuk dalam solat ni tuan-tuan, dia berkaitan dengan iman. Lagi tinggi iman kita, lagi kuat kita khusyuk. Dan nak kuatkan itu dia berkaitan dengan amal soleh pula. Sebab Allah Ta'ala kata alladzina amanu wa amilus solihat, orang beriman tu diikuti dengan amal soleh. Jadi dia ada saling kait mengait antara satu sama lain. Khusyuk nak dapat perlu pada keimanan yang tinggi. Iman yang tinggi perlu kepada amalan soleh yang diperbanyakkan, baru dapat iman. Jadi dia ada kaitan di antara satu sama lain. Ustaz, kata mengata antara seseorang atau kumpulan, adakah ia juga mengumpat? Ya, kata mengata ni satu benda yang tak boleh. Bila kita kata mengata ni, maknanya kita menyebabkan apa? Perpecahan, menyebabkan apa? Pergaduhan, kemarahan. Ini dilarang dalam Islam. Sebab Islam nak mengajak kepada apa? Perpaduan, kasih sayang. Itu Islam nak, bukan nak bergaduh dah. Fa aslihu baina akhawaikum, kata Allah, damaikanlah di antara saudara kamu kalau mereka itu bergaduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum kita menyebut keburukan seorang pemimpin yang zalim atau suka buat aniaya pada rakyat dengan tujuan supaya rakyat tak pilih lagi sebagai pemimpin pada masa akan datang? Sama tadi macam Rasul tadi, sopan. Maknanya kita mengingatkan sesuatu yang nak menyelamatkan orang lain. Baik, Ustaz, siapakah yang bertanggungjawab atas anak yatim? Sekiranya adik-beradik sebelah bapa tiada bapa saudara, si ibu mengabaikan tanggungjawab ke atas anak itu dan membiarkan tanggungjawab pada ibu mertua yang sudah tua. Ibu mertua juga seorang ibu tunggal. Minta pendapat Ustaz. Ni bukan nak tajam sangat ni nak mengadu. Ni nak mengadu. Mak sendiri, mak mengabaikan tanggungjawab anak tu dia. Tinggal mak mentua ya. Mak mentua lagi jauh tu. Mak dengan mak mentua mana dekat lagi? Mak dengan mak mentua mana dekat lagi? Mak lah. Mak tu dekat lagi. Dah siapa pun tak ada, pak saudara anak semua tak ada belakang dah. Mak. Tinggal dua yang mak dengan mak mentua kan. Mak lebih diutamakan lah anak dia. Tapi dia mengabaikan tanggungjawab itu, maknanya dia tidak melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Anak itu amanah tuan-tuan. Kalau kita tak laksanakan amanah, kita bertanggungjawab di atas perkara tersebut. Dosa mengumpat, kena mohon maaf pada yang diumpat atau cukup istighfar saja? Istighfar pun istighfar, minta maaf kepada orang pun kena minta maaf. Sebab apa? Sebab dosa yang berkaitan dengan manusia, kita kena minta maaf kepada orang tersebut. Tapi nak minta maaf tu perlu tak kita sebut apa yang kita umpat dia? Tengok mudarat tak mudarat. Kalau kita sebut apa yang kita umpat dia mudarat, bergaduh lagi sakan, tak payahlah kita sebut aku pernah buat jahat kan, aku pernah mengumpat, cukup umum sudahlah. Okay? Tengok keadaan mudarat atau tidak mudarat. Apa pendapat Ustaz keadaan sekarang orang yang cuba menyampaikan kebenaran tapi ditangkap dan dihina? Biasa. Kata Nabi SAW, as-sabiru ala dinihi kal-qabidi ala al-jamri. Orang yang sabar dalam perkara agama umpama orang yang genggam bara api. Itulah. Orang yang nak buat benar tuan-tuan, orang yang nak buat kebenaran, orang nak sampaikan kebenaran, memanglah dia akan hadapi ujian dan cabaran. Kan? Betul Nabi kata tu macam genggam bara api. Jadi itu suatu perkara yang biasa.
punya perlu pada kekuatan diri dan jiwa untuk menghadapinya, asalkan kebenaran tetap disampaikan, jangan menyembunyikan kebenaran. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mengikhlaskan diri supaya apa kita sampaikan itu dikira sebagai satu ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Soalan ni tak ada dah, saya umumkan, talian ditutup. Sekarang saya buka soalan lisan, kalau ada dipersilakan. Ya. Okey, soalan kedua. Okey, terima kasih. Yang pertama, pemakaian kain sutera di kalangan lelaki adalah haram. Benda itu sabit dalam hadis Nabi SAW. Yang Nabi kata dihalalkan emas dan sutera kepada wanita di kalangan umatku dan diharamkan kepada laki-laki. Maka hari Khamis Jabatan Kerajaan pakai baju batik, tak ada masalah pakai baju batik. Saya pun pakai baju batik. Tetapi banyak baju batik yang bukan sutera pun. Siapa duk percaya sutera juga? Sebab dia kata sutera nampak comel, nampak cantik, mahal. Takkan nak pakai lebih kurang je. Tuan-tuan, mahal ke murah, lebih kurang tak lebih kurang, jangan pakai sutera. Kalau kita pakai sutera, bermakna kita telah melakukan perkara yang haram, bercanggah dengan apa yang disarankan, yang diarahkan oleh Nabi SAW. Begitu juga sutera campur. Sutera campur ni sebenarnya saya tak tahulah. Saya pernah rujuk kepada Jabatan Kimia, orang hak kerja di Jabatan Kimia PJ. Dia kata kat saya, ni bukan maklumat saya, ni maklumat dia. Kan? Dia kata, ustaz, sutera campur tu sebenarnya sutera. Dia kata kat saya. Kami dah masuk makmal, kami tengok memang sutera. Sebab dia sutera ni dia tak campur. Cuma kualiti berbeza, tapi tetap sutera. Kalau maklumat dia daripada dia menyatakan sedemikian, sebab dia lebih pakar soal apa? Soal lab tak lab tu kan, masuk lab sebagainya. Maka kalau macam tu kita kena hindar. Hatta sutera, nama sutera je jangan. Cerita lagi tu, campur tak campur, nama sutera jangan. Banyak lagi kain yang bukan sutera, kain cotton, kain satin, kain bagi. Saya bukan tahu sangat bawa kain ni, kain bagi. Tapi saya terkejut kadang-kadang. Saya pergi ceramah di jabatan kerajaan atau di jabatan swasta, kadang-kadang orang bagi hadiah kat saya. Hadiah. Saya balik tengok tu dia kain batik untuk buat baju. Saya pun confused, nampak macam sutera. Saya pergi ke kedai tailor, tanya dia tengok, sutera ustaz. Confirm. Maknanya orang kita tak alert benda ni. Okay? Tak kita dia bagi sutera, tak kita orang lain lagi dia bagi sutera. Kan? AJK dia ni, AJK Persatuan Pertubuhan Kebajikan Islam contohnya. Kena ada ilmu juga, jangan pakai lagu tu je. Nanya. Kan? Jadi boleh manfaat, boleh bagi kat isteri ya. Tu boleh, perempuan boleh pakai, tak ada masalah. Untung dia. Tetapi maknanya kita tak boleh. Sutera tak boleh, haram. Satu. Yang keduanya, dari sudut nak luah. Nak luah ni kita tengok luah pada siapa. Macam saya sebut tadi, luah boleh pada orang yang berhak nak diluah. Pada kaunselor ke, pada seorang yang kita boleh percaya, yang dia boleh bagi pandangan pada kita. Bukan siapa-siapa kita jumpa nak luah. Itu lama-lama 10 orang luah, 10 orang luah kan. Itu bukan luah dah, nak sampaikan berita tentang keburukan orang lain. Itu cerita lain lah. Sebab tu niat tu penting. Dan keadaan yang terpaksa tu, kita kalau betul-betul nak cari penyelesaian, bukan kita luah kata, bukan. Kita akan cari seseorang yang kita rasa dia boleh bagi nasihat pada kita, dia boleh bagi pandangan pada kita. Itu tak apa. Macam jumpa kaunselor ke, jumpa kawan rapat, ataupun orang yang boleh lah, jumpa Tok Padi ke, jumpa lah siapa-siapa juga yang kita kata boleh. Niat kita tu betul dan keadaan itu terpaksa untuk kita lakukan sedemikian rupa, tu tak apa. Tapi dengan kita duk cakap kata luah kau ni luah, itu bukan luah nama dia. Itu memang nak muruk kau tu lah. Kan? So kena hati-hati. Wallahu a'lam. Lain soalan?
Ada lagi? Awal lagi tuan-tuan baru pukul 6.40. Jam tu baru pukul 6.40. Sudah tengok tadi awak tak bergerak ni, rupanya tak bergerak sungguh. Kan? Bateri habis, lupa. Awak tak perasan. Ya. Suasa khilaf di kalangan ulama, tetapi saya memilih pandangan yang tak boleh. Sebab apa? Sebab dia campuran mah dan perak. Campuran mah dan perak. Sebab itu ada setengah ulama dia kata kalau kita leburkan suasa boleh keluar mah tak? Kalau boleh keluar mah memang tak boleh. Tapi kalau lebur pun tak nampak, sebab sikit sangat, itu boleh. Tapi mengikut maklumat yang saya terima daripada tukar-tukar mah, dia kata kalau suasa kalau lebur memang boleh keluar mah. Memang boleh keluar mah. Jadi tak boleh. Sebab itu saya memilih pandangan yang tak boleh suasa. Pakai perak tak apa. Pakai perak tak apa. Lain soalan? Ya. Handphone lah, saya tutup lah ni. Saya tutup lah, pasal nandak lah. Ustaz, dalam grup WhatsApp bolehkah bincang isu politik kadang-kadang membawa ketegangan? Nak bincang isu tak apa, jangan nak mengumpat. Itu je. Jangan nak bergaduh. Bincang isu maknanya kita bagi pandangan, orang lain bagi pandangan. Lepas tu, nak terima, tak terima sudah. Okey, wassalam. Ni kada bergaduh tu, ya Allah. Putih saudara. Nah ya tuan-tuan, lagu tu kita tak mau. Kan? Islam bukan ajak kita macam tu. Nabi pun tak ajak kita macam tu. Nabi hatta dengan orang bukan Islam pun Nabi menegakkan hujah, mereka tak mau terima. Okay, fine. No problem. Yang menariknya tuan-tuan, Nabi berhadapan dengan bukan Islam, dia nak bercakap, Nabi bagi bercakap dulu. Nabi dengar, Nabi tak bantai dah. Nabi tahu dia salah, tapi Nabi dengar dulu, dengar. Lagi dia berkata habis dah. Habis okey, kalau habis, dengar pula aku bercakap. Nampak cara Nabi tu? Habis dah. Nabi dengar dulu. Habis dah. Okey, bagi aku bercakap pula. Dia baca Quran. Dia pula kata jangan, stop. Ya Muhammad, stop. Aku faham dah. Dia balik. Maknanya kan nak bergaduh. Nak terima, tak terima sudah. Tapi kita kadang lebih had sangat. Bergaduh sungguh-sungguhnya bergaduh. Sampai masa muka. Allah, itu benda haram dah tuan. Benda haram. Jangan buat lagu tu. Okey? Wallahu a'lam. Lain soalan? Ya. Main apa? Pembesar suara di luar. Baik, baru ni ada arahan yang tidak membenarkan. Kami di Bangi pun kita buat juga bila kita ada kita kata kadang-kadang ada aduan orang tak bagi, kita raikan. Tetapi bila kita slow ke suara, orang marah pula, majoriti marah. Mana ni kami nak dengar, kami tak ada nak main masjid, kami nak dengar. Maka dengan sebab itu, kalau tak silap saya lah, kalau ikut undang-undang dan sebagainya, kalau 75% masyarakat itu nak, kita boleh berpegang kepada pandangan masyarakat itu. Saya tak tahulah ada yang sebut kat sebagainya itu kalau undang-undangnya. Jadi apa-apa saya lihat kepada dalam konteks masyarakat. Kalau masyarakat tak mau, bising, ganggu, macam tarhim semua kan, setengah jam sebelum subuh dah baca Quran, masyarakat tak mau, maka kita kena stop. Pasal apa? Pasal itu bukan kewajipan, itu tambahan. Kewajipannya azan tadi, itu kewajipan, itu siapa yang larang tak boleh lah, itu syiar. Tapi hak tarhim tadi ni, itu tambahan. Kuliah sebab tu juga hak keluarkan, itu tambahan. Kan? Kalau orang tak bersetuju tak apa, tak payah. Kan? Bagi orang datang sajalah, yang akan dengarnya tak ada masalah. Tetapi kalau orang yang nak, macam kami try di Bandar Baru Bangi begitu juga, kita try tutup volume tu. Orang marah lagi. Orang marah. Dia kata, wah naik balik. Dia pun nak. Masyarakat nak. Jadi, dia masalah timbulnya masyarakat tuan-tuan. Sebab benda tu benda tambahan. Bila benda tambahan tu, kita melihat kepada kesesuaian dari sudut masyarakat bersetuju ataupun tidak. Kalau masyarakat bersetuju, silakan. Masyarakat bersetuju, tak payah. Sebab benda tu bukan satu. Kita kata, qat'i kena buat lagu tu. Melainkan azayah lah. Kan? Tapi itu tambahan. Bila benda tambahan ini bergantung kepada persetujuan. Biasanya kalau masyarakat majoriti Muslim yang okey, dia akan terima je.
Tapi yang macam-macam pelbagai dia tak terima, tak apa, kita ikut, no problem. Kan? Oh, ikut macam tu. Kan? Wallahu a'lam. Lain soalan? Ya, tak ada tak ada, kita berhenti sekadar itu. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Dan pengumuman bagi siapa yang belum mendapatkan lagi buku saya terbitan 2017 ini yang saya sebut hari itu. Pertama, mukjizat perumpamaan haiwan dalam Al-Quran, untuk kita memahami konsep haiwan dalam Al-Quran yang dijadikan oleh Allah sebagai perumpamaan, untuk kita faham betul-betul maksud. Ini berdasarkan research, kajian. Buku ni buku kajian, diterbitkan oleh penerbit universiti. Dan satu lagi, buku Analogi Nabawi dalam Kehidupan Insani yang saya juga tulis. Saya kumpul, saya ni buat syarah sikit tentang perumpamaan yang Nabi bagi tahu kepada kita banyak dalam kehidupan kita sebenarnya. Ini bagus juga untuk dimiliki oleh setiap rumah, nak kena baca apakah perumpamaan Nabi untuk kita lebih dekat memahami Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan yang belum dapatkan lagi boleh dapatkan kedua-dua buku ini selepas daripada solat Isya nanti insya-Allah, untuk menambahkan khazanah falsafah Iqra dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam. Apa yang baik datang daripada Allah, salah silap saya pun maaf. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti ibadakas salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.